المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. حديث مرفوع. حدثنا قتيبة حدثنا ابن المنكدر عن أبيه عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. Daripada Jabir radhiyallahu anhuma, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap kebaikan itu sedekah. Sesungguhnya antara kebaikan itu ialah engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang manis berseri, dan juga engkau menuangkan air dari timbamu ke dalam bejana saudaramu. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah. Dengan izinnya, taufik hidayah Allah subhanahu wa ta'ala jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Al-Adabul Mufrad. Kita masih dalam bab yang pertama dalam wasi jilid terjemahan jilid 2. Bab yang berkaitan dengan tibun nafs, jiwa yang ceria, jiwa yang senang, jiwa yang baik. Jadi kita dah melihat beberapa hadis. Malam ini kita sambung lagi hadis 304, hadis yang terakhir dalam bab ini. Satu hadis yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhuma. Ditulis kat situ radhiyallahu anhu. Ayah kepada Jabir ni Abdullah. Abdullah ni pun muslim dan juga sahabat. Ayah dia syahid dalam peperangan. Abdullah ni syahid dalam peperangan dan pernah Nabi SAW bertanya kepada Jabir, kamu tahu tak keadaan ayah kamu? Lalu Nabi menceritakan, ringkasnya Nabi ceritakan kepada Jabir berkenaan dengan ayah dia, bahawa jenazah ataupun ruh orang-orang yang syahid ini tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala pernah bertanya kepada Abdullah, ayah kepada Jabir, ini apa yang kau nak minta? Maka kata Abdullah, ayah pada Jabir, ini tidak ada apa yang aku nak minta setelah aku berada dalam suasana yang cukup indah di dalam syurga kerana meninggal syahid, kecuali dia kata kalau aku nak minta juga, aku nak minta supaya aku dihidupkan semula dan aku mati semula dalam syahid. Itu nak beritahu betapa kelebihan orang yang mati fi sabilillah. Walaupun kita lihat dia mati ditembak, mati dibunuh dan sebagainya, tapi kematian syahid ini sangat-sangat diimpikan oleh orang yang telah merasai mati syahid itu. Kalau boleh dia hidup semula dan dia mati semula dalam keadaan syahid. Jadi itu di antara perkara yang diceritakan oleh Nabi SAW kepada anaknya Jabir. Dan sebagaimana yang saya sebutkan dalam kuliah yang lepas, Jabir ni antara sahabat yang muda tetapi mengahwini janda. Dia sahabat yang muda, Jabir bin Abdullah ni, tapi mengahwini janda. Bila Nabi tanya, adakah engkau sudah berkahwin? Dia kata, ya, aku dah berkahwin. Adakah engkau berkahwin dengan gadis ataupun janda? Jawab Jabir, aku mengahwini janda. Lalu Nabi berkata, kenapa engkau tak mengahwini gadis? Kerana bila engkau kahwini gadis, maka gadis ini tula'ibuka wa tula'ibuha, maka engkau akan dapat berseronok dengan dia, sebab dia tidak pernah ada pengalaman perkahwinan. Yang janda dia ada pengalaman perkahwinan dengan suaminya yang pertama, kedua dan sebagainya. Maka kalau suami yang dikahwini baru ini, boleh jadi dia akan membanding-banding dengan suaminya yang terdahulu. Jadi Nabi galakkan Jabir ini supaya berkahwin dengan gadis, tapi Jabir mengatakan aku berkahwin dengan janda disebabkan oleh aku mempunyai adik-beradik yang ramai dan kesemuanya perempuan. Jadi kalau aku berkahwin dengan gadis, maka
gadis tadi akan jadi sebaya dengan adik-beradik aku. Bila begitu sebaya, maka tujuan untuk aku jadikan isteri aku itu sebagai ibu yang boleh menggantikan ibu kami yang dah meninggal. Begitu juga boleh ganti tempat ibu dan ayah untuk mentarbiah adik-adik aku. Jadi bila mana diterangkan tujuan Jabir memilih janda ini oleh kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengiyakan. So maknanya situasi yang berbeza lah. Bukan bermakna kalau nak kahwin je terus kena cari anak dara ataupun kena cari gadis, tak semestinya. Boleh aja kalau nak dicari nak cari janda, melihat kepada situasi seseorang itulah. Itu di antara serba sedikit kisah tentang Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir lah yang meriwayatkan hadis yang kita nak baca ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kullu ma'rufin sadaqah. Nabi kata setiap kebaikan itu adalah sedekah. Ma'ruf di sini, perkataan ataupun kalimah ma'ruf ini adalah didefinisikan oleh ulama isim likulli fi'lin yu'rafu husnuhu. Sama ada dengan syarak ataupun dengan akal. Ma'ruf ini ialah kata nama yang merujuk kepada apa-apa perlakuan yang dilakukan oleh seseorang yang dikira baik. Dan baik itu dikira oleh syarak ataupun oleh akal. Maknanya perbuatan yang dilakukan itu diiyakan ataupun dikatakan baik oleh syarak, maka dikira sebagai ma'ruf. Macam kita berjalan datang ke surau ini, datang ke masjid, setiap langkah kita ini dikira sebagai sedekah. Dan sedekah itu adalah perkara yang ma'ruf. Maka syarak mengiyakan setiap langkah yang kita atur daripada rumah ataupun setiap pusingan roda tayar motor ataupun kereta sehingga kita sampai ke tempat ibadah, ini semua dikira sebagai sedekah. Dan bila sedekah itu adalah ma'ruf dan ia disahkan ataupun diterima sebagai baik oleh syarak. Ada juga yang diterima baik oleh akal. Akal mengatakan perbuatan tersebut adalah baik. Contoh. Kita datang ke surau, kita tengok selipar ataupun kasut yang ada di surau ni tak teratur dan tak tersusun. Maka kita pun datang dengan orang pun azan, baru nak azan, kita pun ambil masa tersebut, kita susun selipar jemaah yang dah masuk tadi. Maka perbuatan itu kalau tanya siapa-siapa pun, orang yang berakal waras, pasti dia akan kata perbuatan tu baik. Maka perbuatan itu juga dikira sebagai sedekah. Dikira sebagai pahala kebajikan. Apatah lagi kalau ada dalam nas syarak menyebutkan, hadis Nabi mengatakan demikian, disahkan pula oleh syarak, maka tambah-tambah lagi lah ia diiyakan dari sudut definisi ma'ruf itu. Baik. Itu ma'ruf, maknanya kita kena faham dia secara luas. Bukan kita faham sedekah ini hanya melibatkan harta sahaja. Sebab bukan semua orang ada harta. Sebab tu sedekah ini tidak dibataskan kepada harta. Kalau orang yang sedekah ini hanya untuk orang yang ada harta, tak semua orang yang ada harta. Tuan-tuan akan lihat dalam hadis yang ke depan nanti, ada sahabat yang datang bertanya kepada Rasulullah berkenaan dengan amal yang afdal. Maka Nabi ceritakan kepada mereka dengan berbagai-bagai jawapan. So jawapannya ialah ada yang berbentuk harta dan ada yang berbentuk amalan. Macam satu hadis sahih dalam Muslim. Nabi sebut bila mana ahlud dusur zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang yang kaya raya, ahlud dusur ni maknanya orang yang ada harta, orang yang ada kekayaan. Maka mereka ini orang yang dapat merebut pahala yang banyak melalui sedekah-sedekah mereka, derma-derma mereka dan sebagainya.
Kemudian kata sahabat, yusalluna kama nusalli, yusalluna kama nusalli. Mereka bersembahyang sebagaimana kami sembahyang, dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Sedangkan mereka boleh lebih daripada kami dari sudut memberi sedekah. Sebab mereka ada harta, so mereka boleh bagi derma, boleh bagi sedekah dan boleh keluar zakat. Adapun kami yang tak ada harta ni, semayang, puasa, zakat tak boleh, nak pergi haji tak boleh, macam kita contohnya. Jadi di sana seolah-olahnya macam ada perbezaan lah peluang di kalangan para sahabat ni untuk merebut kedudukan yang tinggi dalam beramal ibadat. Ini di antara perangai sahabat yang kita boleh lihat dalam hadis-hadis Nabi. Mereka datang bertanya kepada Rasulullah bukan untuk mereka ceritakan urusan duniawi mereka, tapi mereka datang bertanya kepada Rasulullah untuk mereka cari ruang dan peluang mereka dapat kelebihan dan ketinggian dari sudut pahala dan kedudukan di akhirat. Sebab tu dia orang datang bertanya, ayyul amali afdal, amal yang macam mana yang terlebih afdal? Maknanya mereka nak beramal. Kalaulah kami orang yang tak berharta ni macam mana ya Rasulullah? Mereka yang kaya semayang, kami pun semayang. So tak ada beza antara kami dengan mereka. Mereka yang kaya berpuasa, kami pun berpuasa. Tak ada beza antara kami dengan mereka. Kemudian mereka boleh menderma, boleh bersedekah dengan sebab mereka ada harta. Adapun kami tak boleh menderma dan bersedekah sebab tak ada harta. So macam mana ya Rasulullah? Takkanlah peluang kami berbanding dengan mereka. Mereka lebih banyak dari sudut pahala dan kebajikan. Jadi mereka datang bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun menceritakan, bukankah setiap orang itu Allah Ta'ala berikan kepada mereka peluang untuk bersedekah? Maknanya ulama ambil faham daripada kalimah itu, bukan harta sahaja yang boleh kita faham sebagai sedekah. Maknanya kita yang tak ada harta ni pun masih ada peluang dan ruang untuk bersedekah. Kemudian Nabi teruskan dalam hadis Muslim tersebut, Nabi mengatakan, inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Nabi mengatakan setiap tasbih itu adalah merupakan sedekah. Dan wa bi kulli takbiratin sadaqah. Setiap takbir itu sedekah. Setiap tahmid itu sedekah. Setiap tahlil itu sedekah. Nabi sebut banyak perkara, amal ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah. Bahkan Nabi mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bahkan Nabi mengatakan, engkau mendatangi isterimu juga adalah merupakan sedekah. Maka para sahabat istaghraba sahabat merasa pelik, adakah perbuatan melempiaskan keinginan hawa nafsu adalah dikira sebagai sedekah juga, maknanya mendapat pahala juga. Maka Nabi menjawab, Nabi mengatakan bahawa apa pandangan kamu sekiranya perasaan dan keinginan itu dilepaskan ataupun ditempiaskan pada perkara yang diharamkan oleh Allah? Bukankah perkara tersebut, perbuatan tersebut mendatangkan dosa? Maka iyalah jawapan dia. Jadi begitulah bila engkau melepaskannya, engkau melempiaskannya pada tempat yang halal, maka ia dikira sebagai sedekah dan peluang ruang untuk mengutip pahala. Jadi Nabi sebut beberapa contoh dalam hadis Muslim yang saya bacakan tadi. Nabi sebut beberapa contoh yang bukan merupakan harta, tapi dianggap dalam agama ini sebagai bentuk sedekah. Jadi sedekah ini jangan kita faham dia hanya adalah melibatkan harta benda sahaja, duit ringgit sahaja. Bahkan banyak lagi perkara-perkara lain yang dikira sebagai sedekah. Nanti depan ini nak cerita pada kita antara bentuk sedekah tersebut. Baik. Jadi kita boleh faham sedekah ini bukan untuk orang kaya lah. Untuk orang miskin macam kita yang tak berharta ni pun boleh ada peluang untuk melakukan sedekah sebanyak-banyaknya. Baik. Maka dia kata, inna minal ma'ruf, sesungguhnya minal ma'ruf, antara kebaikan itu ialah, ma'ruf maknanya sedekah lah. Inna minal ma'ruf, sesungguhnya antara kebaikan itu, min situ min litab'id dipanggil.
Min menunjukkan sebahagian daripada ma'ruf. Inna minal ma'ruf, sesungguhnya antara kebaikan itu ialah engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang manis berseri. Antalqa akhaka biwajhin talqin. Akhaka sini dengan makna akhakal muslim. Akhaka al-muslim, maknanya jumpa saudara yang seagama dengan kita. Dan tak disebut di sini qaid yang dikenali ataupun yang tak dikenali, maknanya secara umum. Asalkan dia adalah saudara seagama dengan kita, kita kenal ataupun tak kenal dia, kita bertemu dalam keadaan wajah kita berseri ataupun kita senyum kepada dia, maka itu di antara jalan sedekah. Dan pahala sedekah ni paling-paling kurang kita boleh dapat 10 pahala. Dan 10 pahala ni bukan 10 dengan ukuran kita, 10 ni kecil. Tapi 10 di sisi Al-Ghani. 10 di sisi Al-Ghani, di sisi Allah yang Maha Kaya. Kita katakanlah sampai tarikh hari jadi kita. Kalau yang kata hari jadi nanti saya nak bagi hadiah. Kita tahu si fulan bin si fulan ni orang yang bekerja. Tapi kita tahu gaji dia hanya katakanlah 2,000 sebulan. Kemudian ada seorang lagi yang nak bagi hadiah juga pada kita hari jadi. Dan kita tahu gaji dia 200,000. Bila kita dengar dua-dua kalimah hadiah, tapi adakah kita rasa hadiah daripada orang yang bergaji 2,000 dengan orang yang bergaji 200,000, takkanlah yang bergaji 2,000 tu hadiah dia lebih besar daripada yang bergaji 200,000. Ni tanpa kita melihat kedekut tak kedekut lah. Yang tu memang yang 200,000 pun kalau ada kedekut, jawab dia hadiah lebih kecil daripada orang yang 2,000. Ini kira dua-dua pemurah. Mestilah yang bergaji 200,000 hadiahnya lebih besar berbanding dengan yang bergaji 2,000. Begitulah juga kita faham hadiah yang Allah Ta'ala bagi, pahala yang Allah Ta'ala bagi setiap sedekah ini 10. Tapi 10 nisbah pada Allah Ta'ala yang bersifat ghani, yang bersifat maha kaya, yang maha memiliki segala-galanya. Mutlak Allah Ta'ala ni kaya. Dia tak terkait dengan apa-apa. Kita ni kaya, tapi kaya kita kaya muqayyad. Tuan-tuan mengaji dalam Usuluddin. Ghani yang ada pada kita, sifat kaya yang ada pada kita makhluk ni, dia bersifat muqayyad. Muqayyad ni maknanya dikait dengan sesuatu. Barulah kita digelar sebagai kaya. Kaya dengan apa? Kaya dengan tanah. Banyak hartanah, maka orang panggil orang tu orang kaya. Sebab apa? Dia ada harta banyak, hartanah banyak. Ataupun kaya dengan harta dalam bank, duit dalam bank banyak. Seorang panggil dia orang kaya juga, duit banyak dalam bank. Tapi kalau cuba kita tak ada harta dalam bank, duit dalam bank tak ada, hartanah pun tak ada, rumah pun duk menyewa, kerja pun gaji kecil-kecilan saja, maka orang tak panggil kita orang kaya. Allah Ta'ala ni kaya, dia kaya mutlak. Maknanya tak ada apa-apa pun dia tetap kaya. Kalau tak ada dunia pun dia kaya, tak ada alam apa pun dia kaya. Apa-apa pun yang diwujudkan oleh Allah Ta'ala ni, andai Allah Ta'ala tak wujudkan, tak adakan, dia tetap dengan sifat dia Al-Ghani yang maha kaya. So maknanya kaya Allah Ta'ala ni tidak ada bandingan lah dengan kekayaan yang ada pada makhluk. Apatah lagi, Tuhan yang kaya ni bersifat pula dengan sifat Rahman. Bersifat pula dengan sifat boros. Bila dia bersifat dengan sifat boros, tanpa dia tengok kepada siapa dia nak bagi. Hatta orang kafir pun dia bagi banyak. Hatta orang kafir yang menyembah patung, dia bagi lebih sihat daripada orang Muslim mukmin kadang-kadang. Lebih berjaya dalam pendidikan berbanding dengan Muslim mukmin lagi. Berjaya dalam kerjaya lebih daripada Muslim mukmin lagi kadang-kadang. Maka Allah Ta'ala yang bersifat boros dengan kekayaan yang mutlak, mana mungkin 10 nombor, angka nombor 10 itu kita nilai dengan nilai yang kecil.
Sebab tu satu kebajikan 10 kebajikan untuk satu sedekah tu pun dia adalah satu nilaian yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan berpada dengan sekali lah. Dah bunyi Allah Taala ni ghani mutlak, kemudian pemurah boros pula Allah Taala ni, maka cukup kita buat sekali je. Tidaklah. Maknanya kita rebutlah sebanyak-banyaknya pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan tersebut. Baik, satunya ialah antalqa akhaka biwajhin talqin. Bertemu engkau dengan saudara engkau, akan saudara engkau biwajhin talqin, dengan wajah yang manis berseri-seri. Dalam hadis yang lain, hadis Abu Dzar. Hadis Abu Dzar, Nabi menyebutkan la tahqiranna saghiratan. Jangan kamu memandang kecil. Jangan kamu memandang kecil dari kebajikan, dari perkara ma'ruf ni, walaupun engkau bertemu dengan saudara seagamamu biwajhin taliqin. Dalam hadis itu sebut biwajhin taliq, sini biwajhin talqin. Maknanya walaupun kita berasa perbuatan tersebut kecil je, tak ada apalah, tapi dia tetap dikira besar, termasuk di antara ma'ruf, termasuk perkara sedekah yang Allah Ta'ala ganjarinya dengan pahala. Depan nanti ada banyak lagi bentuk-bentuk ataupun contoh yang lain. Baik. Satu. Yang kedua, antara bentuk kebajikan juga, ma'ruf juga, sedekah juga ialah wa antufrigha min dalwika fi ina'i akhika. Dan juga engkau menuangkan air dari timbamu ke dalam bejana saudaramu. Yang ni contoh yang boleh jadi kita tak berapa nak nampak. Sebab apa? Melibatkan orang yang nak ambil air dengan telaga. Kita orang yang duduk di baris depan, dah ambil dah air kita. Tiba-tiba ada sahabat kat belakang, kita pun ambil air yang dah ada dalam baldi kita, kita tuang dalam baldi dia. Kita ambil yang lain. Ini yang maksud dengan hadis Nabi. Kita mengosongkan. Tufrigha ni maknanya kita kosongkan balik kita punya bekas. Apa yang ada dalam bekas kita itu kita bagi pada sahabat yang ada di belakang. Supaya apa? Li'alla yahtaju ila listiqa. Supaya sahabat yang ada di belakang ni tak perlu dah nak ambil air dalam perigi tadi. Sebab kita dah tolong ambil untuk dia. Jadi yang ni boleh jadi tak relate lah dengan kita. Apa contoh yang lebih mudah? Kita tolong ambil air. Sahabat-sahabat duduk makan sekelompok, kita tolong ambil air bagi pada sahabat-sahabat itu. Ataupun sahabat-sahabat duduk beratur ramai-ramai nak ambil nasi kan dalam bekas nasi tu. Kita ambil pinggang bubuh. Senduk holo nasi. Senduk holo. Ini di antara sedekah yang kita tak berasa itu adalah amal soleh. Sebab apa? Sebab kita tak lalu melalui hadis-hadis Nabi. So kita tak berasa benda-benda macam ni berkait dengan apa? Berkait dengan amal akhirat. So kita tak berasa bahawa itu ada pahala di sana. Kita mendahulukan orang lain. Sila. Ambil dulu. Walaupun kita pun lapar juga boleh jadi. Kan? Nak beratur pergi belakang boleh jadi lapar juga kita. Tapi mendahulukan orang lain sebelum daripada kita pun dikira sebagai pahala. Sebab tu mempersilakan orang lain itu satu kebajikan. Apa lagi contoh? Banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Kita mendahulukan orang lain. Tengok ada orang bawa barang-barang berat contohnya. Jiran sebelah rumah kita baru balik daripada pasar raya contohnya. Buka bonet kereta duk angkat barang. Kita pergi tolong angkat dia. Tolong selesaikan lebih cepat dia angkat barang tersebut. Sedekah. Tengok kameraman duk pikul beg besar ni. Mai saya tolong angkat separuh. Pahala kebajikan. Biarlah dia tak bagi pun, dia takut hilang, orang nak curi ke apa. Tapi apa yang kita nak buat itu adalah dikira sebagai ma'ruf sedekah. Banyak lagi lah kita mendahulukan orang lain daripada kita supaya orang lain tak bersusah payah untuk untuk mengambil air ataupun mengambil makanan dan sebagainya lah. Itu contoh-contoh yang mudah kita faham dalam realiti masyarakat kita lah. Ada satu hadis yang pernah berlaku di antara sahabat. Sahabat yang bernama Sahal bin Abdullah.
Sahal bin Abdullah dengan seorang lagi sahabat yang bernama Muhayyisah. Dua orang sahabat ni, Sahal bin Abdullah dengan Muhayyisah ni, dia pergi ke Khaybar. Dia pergi ke Khaybar. Ini di antara, saya nak sebut, di antara contoh perkara ma'ruf. Dia pergi ke Khaybar. Khaybar ni adalah kawasan Yahudi. Kawasan perkampungan orang Yahudi, Khaybar. Pada masa tu, ada gencatan senjata, maknanya ada perjanjian damai di antara orang Islam dengan orang Yahudi. Tapi jahatnya orang Yahudi ni, bila Abdullah bin Sa'al dengan Muhayyisah bin Mas'ud ni pergi ke Khaybar ni, dan masing-masing berpecah. Wa tafarraqa fi hawaijihuma, dalam riwayat sebut. Dua orang ni berpecah untuk menyelesaikan keperluan masing-masing. Yang ni nak pergi tempat ni, yang ni nak pergi tempat ni. So dia orang yang pergi ni dengan sebab pada masa tu ada gencatan senjata, ada perjanjian damai antara Islam dengan orang Yahudi. Sebab tu dia orang pergi. Bila setelah dia orang berpecah, kemudian akhirnya Muhayyisah bin Mas'ud ni akhirnya bertemu dengan jasad Abdullah bin Sa'al yang telah dibunuh. Setelah mereka berpisah kan, seorang bawa diri masing-masing pergi cari barang masing-masing. Tiba-tiba Muhayyisah bin Mas'ud ni bertemu dengan jenazah Abdullah bin Sa'al yang telah dibunuh, tapi tak tahu siapa yang bunuh. Cuma jenazahnya telah dicampak, telah dibuang. Lalu peristiwa ini dibawa kepada pengetahuan Rasulullah. Adik kepada Abdullah bin Sahal, Abdurrahman bin Sahal, kalau tak silap saya, Muhayyisah dan ada seorang lagi, 3 orang lelaki datang bertemu dengan Rasulullah nak mengadu peristiwa tersebut. Peristiwa Yahudi yang telah membunuh, kebarangkalian Yahudilah bunuh. Tapi tak tahu siapa yang bunuh. Cuma saya nak ringkaskan cerita, ialah saya nak sebut bagaimana Nabi mengajar adab dan juga Nabi nak beritahu perbuatan itu adalah ma'ruf. Saat 3 orang ni datang bertemu dengan Rasulullah, maka Abdurrahman bin Sahal, adik kepada Abdullah bin Sahal pun mula bercerita. Dia pun nak berceritalah tentang bagaimana peristiwa yang berlaku kepada abang dia Abdullah bin Sahal. Maka Nabi kata apa? Kabbiril kubra. Nabi kata, dahulukan orang yang lebih berusia bercakap. Itu di antara adab yang Nabi ajar pada sahabat. Walaupun Abdurrahman ni adalah adik-beradik dengan Abdullah bin Sa'ad, tapi disebabkan oleh di situ bersama dengan Abdurrahman ni ada lagi 2 orang yang lebih berusia, maka Nabi minta yang lebih berusia tolong ceritakan apa peristiwa yang sebenarnya yang telah berlaku. Itu maknanya mendahulukan orang tua bercakap itu juga adalah merupakan perkara ma'ruf. Dan perkara yang dikira sebagai sedekah yang ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu masyarakat kita, orang Melayu, orang tua dulu larang anak-anak mencelah saat orang tua sedang bercakap. Jangan kacau orang tua nak bercakap ni. Itu di antara adab yang diajar oleh orang tua dulu. Orang tua sekarang ni boleh jadi tak ajar dah. Tengah-tengah kita bercakap, anak jawab boleh jadi. Bahkan kalau tuan-tuan tengok yang viral tu, anak panggil mak dia kambing tak apa. Tu di antara contoh-contoh didikan yang boleh jadi yang terkurang dalam kita mendidik masyarakat kita hari ini, menyebabkan adab dan akhlak ini kurang lagi dihayati dalam masyarakat itu. Kadang-kadang kita lalu depan orang tua pun kita tak ada dah istilah macam orang dulu lalu sambil tunduk. Tunduk bukan rukuk, bukan sujud pun, menundukkan sedikit badan dia tanda hormat pada orang tua. Itu dari sudut akal. Kalau tak ada dari sudut syarak pun, dari sudut akal itu adalah benda baik. Kita lihat sopan santunnya orang Melayu. Kan daripada kita duduk di saf pertama nak keluar dalam keadaan saf yang rapat-rapat. Kita lalu, kita cuik bahu ataupun kita langkah dalam keadaan kita menunduk. Ada orang, kalau tuan-tuan biasa dengan budaya orang Arab, dia tak ada dah cuik-cuik ni, langkah atas bahu je. Sebab tu dalam hadis, kalau pada hari Jumaat, antara akhlak yang Nabi yang tidak diajar oleh agama ialah kita yang datang lewat, kita pi langkah bahu jemaah untuk kita duduk di depan. Itu salah. Sebab melangkah bahu ini adalah satu perbuatan yang tak beradab. Sebab tu masyarakat Melayu kita terkenal
dengan adab ni, adab sopan. Nak lalu kita duduk di saf yang pertama sambil-sambil tunduk curi orang yang kiri dan kanan tu untuk apa? Tolong bagi laluan, saya nak keluar awal sebab ada urusan dan sebagainya. Bukan dengan cara langkah dia bahu, apatah bahu yang kita langkah tu pula bahu orang tua-tua. Perkara yang dibuat tu walaupun katakanlah dia tidak ada dalam nas dalam syarak katakanlah, tapi dari sudut akal fikiran yang waras pasti akan mengatakan perbuatan itu perbuatan yang baik. Maka termasuk dalam definisi tadi. Setiap yang ma'ruf itu adalah setiap perbuatan yang dikira baik oleh syarak ataupun dikira baik oleh akal yang waras selagi mana dia tak bercanggah dengan syarak. Dan perbuatan tersebut bukan bermakna kita rukuk dan sujud menyembah si fulan bin si fulan pun. Bukan maknanya kita tunduk sedikit depan orang tua kita lalu maknanya kita dah ibadat pada dia. Tidak. Siapa kata? Tak ada orang kata pun. Maka dia masih dikira termasuk dalam ruang lingkup ma'ruf yang dikira sebagai sedekah. Baik. Wa antufriga min dalwika fi ina'i akhika, bahawa mengosongkan ataupun menuangkan air dari timbamu ke dalam bejana saudaramu. Itu maknanya kalau dari sudut kita mengambil air lah, ataupun apa lagi yang boleh kita buat, kita dahulukan orang lain daripada diri kita, itu dikira sebagai sedekah. Bagi laluan kita di traffic light, ada orang nak lalu, kita pun nak lalu, bagi laluan orang lalu dulu, itu pun dikira sebagai sedekah. Saya ingat ada satu tempat saya pergi mengajar. Lepas habis kuliah tu ada seorang jemaah datang, dia kata saya ni kerja bawa Grab. Bawa Grab Ustaz. Alhamdulillah, dia kata rezeki sangat-sangat murah dia tu. Antara perkara yang saya aman ialah sambil-sambil bawa Grab tu, dulu zaman jahiliah saya Ustaz, dia kata saya pasang dalam kereta saya ni lah lagu rock kapak gitulah. Tu zaman-zaman jahiliah dulu Ustaz. Sekarang ni Ustaz saya buka mengaji dalam dalam radio di dalam Grab saya tu. Sambil tu Ustaz dia kata kalau waktu orang bersesak-sesak perlu bagi laluan, saya bagi laluan pada orang lain dulu. Saya banyak bagi laluan pada orang lain untuk orang lain pergi dulu. Tapi rupa-rupanya di depan sana orang bagi laluan untuk kita. Tu antara benda yang dia cerita. Antara perkara yang dia kata boleh jadi benda kecil yang saya buat ni menyebabkan rezeki saya tiap-tiap hari akan ada orang nak naik taksi, nak naik Grab dia. Tak putus-putus orang nak naik taksi dan Grab dia. Tu dia rasa bersyukur dengan amalan dia share. Saya cuma dengar lah bila orang cerita. Cuma nak beritahunya, benda yang kita rasa dia bukan amal. Apatah lagi bila berlaku pergaduhan, sedangkan boleh kutip pahala, jadi kutip dosa. Disebabkan oleh bergaduh di jalan raya dan sebagainya lah. Cuma benda-benda kecil macam tu, sebenarnya ada dalam agama kita ni mengiranya sebagai pahala kebajikan. Baik. Habis itu kita tengok hadis yang berikutnya, bab ma yajibu min aunil malhuf. 2 minit. Pada menyatakan barang yang wajib daripada membantu orang yang sengsara dan teraniaya. 2 hadis. InsyaAllah sempat 2 minit. Seminit kita baca. Hadis marfu' haddathana al-Uwaisi. Qala haddathana Abdul Rahman ibn Abi Zinad. An abihi an Urwah an Abi Murawih an Abi Dharrin radhiyallahu anhu su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali khairun qala imanun billah wa jihadun fi sabilihi qala fa ayyur riqabi afdalu qala aghlaha thamanan wa anfasuha 'inda ahliha qala afara'aita in lam astati' ba'd al-'amal qala tu'inu dha'i'an aw tasna'u li akhraqa qala afara'aita in dha'uftu qala tad'un nasa minasy-syarri fa innaha shadaqatun tasaddaqaha 'ala nafsi. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu ditanya kepada Nabi SAW, apakah amal yang paling baik? Ni perangai sahabat Nabi. Datang bertemu dengan Nabi, cari jalan untuk menambah amal. Cari jalan untuk menambah amal. Amal apa lagi yang boleh kami buat ya Rasulullah? Bahkan dalam banyak-banyak amal tu mana yang terbaik ya Rasulullah? Baik, maka jawab Nabi ialah al-imanu billah. Imanun billah, beriman kepada Allah Ta'ala. Itu yang paling besar sekali.
Seafdal iman, seafdal amal adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang yang ada iman walaupun tak ada amal, akhirnya nanti dia akan masuk syurga juga. Sebab dia adalah seafdal amalan. Walaupun zahirnya tak beramal tapi hatinya dah beriman kepada Allah taala, maka orang tersebut masih ada ruang untuk mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah taala. Tu tuan-tuan tengok kisah apa? Kisah orang yang membunuh 100 orang tu. Maknanya dosa sedosa-dosanya lah. Tak ada pun daripada kalangan kita ni yang membunuh walau seorang. Yang kita duk marah anak kita, bini kita, jiran kita, sahabat kita, siapa lagi yang ada di sekeliling kita yang kita pernah marah. Tak ada seorang pun yang kita marah, yang kita benci tu membunuh walau seorang. Ini yang datang pada Allah Ta'ala membunuh 100 orang. Dan dalam perjalanan baru nak pergi bertaubat kepada Allah Ta'ala pun Allah Ta'ala dah ampunkan dosa dia. Kenapa kita terlalu kejam dalam memberi kasih sayang kepada makhluk Allah? Sedangkan Allah Ta'ala boleh memberi kasih sayang pada hamba dia walaupun hamba tersebut dah melakukan satu jenayah yang cukup besar. Kita hukum orang buat salah seolah-olah macam tak ada rahmat dah. Kita marah pada anak kita yang hanya tak sengaja menjatuhkan pinggan mangkuk kita je. Yang pinggan mangkuk ni boleh diganti berkali-kali lagi. Tapi seolah-olah macam tidak ada rahmah belas ihsan dah kita pada anak tersebut. Tengok bagaimana Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita, begini kasih sayang aku pada hamba. Walau sehebat itu kejahatan yang dibuat di atas muka bumi ini, bila dia ada hemah saja untuk jadi baik, maka aku dah mengira dia sebagai satu kebajikan. Bila dia berjalan menuju ke tempat tersebut, walau dia belum sempat untuk bertaubat, niat yang ada dalam hatinya sudah cukup. Kejujuran yang ada dalam hatinya sudah cukup untuk menjadikan dia layak untuk mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ulama-ulama tasawuf dia letak satu kaedah, dia kata at-tariqu ilallah, jalan menuju Allah Ta'ala ni ialah liman sadaq wa laysa liman sabaq. Jalan menuju Allah, jalan mendekatkan diri pada Allah Ta'ala ini liman sadaq, bagi orang yang jujur. Wa laysa liman sabaq, bukan untuk orang yang dahulu, maknanya orang yang lebih awal daripada kita. Bukan bermakna orang itulah orang yang paling dekat, paling layak untuk dapat anugerah daripada Allah. Kadang-kadang orang yang kemudian daripada kita, tapi disebabkan oleh kejujuran hati dia dengan Allah, maka Allah Ta'ala berikan dia lebih berbanding dengan orang yang terdahulu daripada kita. Itu kaedah yang ulama-ulama tasawuf letakkan dalam perjalanan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kena jujur. Dalam mendekatkan diri pada Allah Ta'ala ni, hati nak kena jujur dengan Allah Ta'ala. Tiada yang lain yang kita cari kecuali kasih dan redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan apa? Bukan kita datang nak perhatian daripada seseorang, tidak. Bukan kita datang kerana nak orang puji kita, tidak. Bukan kerana yang lain, tapi kerana apa? Kerana nak Allah Ta'ala yang redha dan puas hati dengan diri kita. Baik. Berhenti situ kot. Kena sambung lepas raya. Su'ilan nabiyyu ayyul a'mali khair, maka dijawab oleh baginda Nabi, imanun billah, itulah amalan yang paling afdal, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.